Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya balik daripada Terengganu, nak kejar kuliah maghrib, ya. Saya bertolak dari Kuala Berang, Kuala Berang jam 12.30. Target saya kuliah maghrib, di Shah Alam tu. Tapi sampai 7.30 baru sampai di Petaling Jaya. Nampaklah bangunan pucuk ubi tu. 12.30, 7.30. Maknanya sampai di Gombak tu dalam pukul 6.30 lebih lah, 6.45 6.45. Jadi berapa jam tuan-tuan? 12.30 sampai 6.45. 6 jam lebih kan? 6 jam lebih. Saya bawa anak-anak. Bulan 1 hari tu saya pergi balik juga dari Kuala Berang. Saya bertolak pukul 1.30. Saya sampai di Gombak 5.30. 4 jam. 4 jam. Jadi masa tu saya seorang. Jadi saya pun nak ceritakan dua peristiwa ni. Bila saya memandu seorang 4 jam. 400 km 4 jam. Bila memandu dengan ramai orang ni, dia jadi 6 jam lebih. 6 jam lebih. Jadi apa orang putih kata, if you want to go faster. If you want to go fast, go alone. Betul lah tu kaedah tu. Kan, bila saya memandu seorang 400 km 4 jam boleh sampai. Bila bawa anak-anak ni tak sampai, 6 jam setengah baru nak sampai. If you want to go fast, go alone. Go alone. Kan. Wallahu a'lam, apa rahsia tak tahu. Mandu lebih kurang sama aja. Kan. Kelajuan dia lebih kurang sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni kita ambil sikit, kita nak bicara satu bentuk pemikiran yang salah. Bulan sudah kita tengok pluralisme agama. Pluralisme agama iaitulah keyakinan bahawa semua agama adalah benar. Semua agama adalah benar. Jadi keyakinan yang sebegini adalah salah. Keyakinan yang sebegini adalah salah. Begitu juga keyakinan dalam pemikiran liberal, iaitu menyatakan secara lebih khusus bahawa ketiga-tiga agama samawi adalah sama sahaja. Ketiga-tiga agama samawi, istilah dia disebut sebagai agama samawi. Sama ada kita setuju ataupun tidak, itu cara lain lah. Tapi masyhur dikatakan agama samawi. Apa dia samawi? Samawi ni daripada perkataan Arab sama. As-sama maknanya langit. Sama maknanya langit. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah Ta'ala menurunkan daripada langit. Langit ni makna awan lah, atas, Pasal dalam ayat lain Allah Ta'ala cerita proses hujan tu daripada awan dalam ayat yang lain. Dan kita mengaji dalam sains pun hujan daripada awan, Jadi tidak ada pertentangan dengan ilmu sains dengan nas Al-Quran, kerana nas Al-Quran berbicara tentang kebenaran, al-haq. Ilmu juga dia berbicara tentang kebenaran. Jadi as-sama ni atas, atas langit, atas, awan pun di atas. Sama makna atas.
Jadi sebab itu kalau Sami itu makna orang yang tinggi, orang yang mulia. Sami Cuma jarang sangatlah kita dengar orang kita bubuh nama Sami. Sebab apa? Sebab dia confuse dengan Tok Sami nanti. Kan? Sami. Tapi kalau nak bubuh Sami pun itulah Sami, As-Sami, sin alif mim ya, Sami. Maknanya orang yang tinggi ni, orang yang mulia. Sami, Ahmad Sami. Cubalah tengok kalau ada cucu ke Sami. Kan? Baik, sama. Jadi dari atas langit. Jadi samawi. Ya, samawi. Jadi daripada istilah samawi inilah ya, dikatakan agama Islam, agama Yahudi dan agama Nasrani ya, disebut sebagai agama samawi. Sebab apa? Sebab asalnya itu adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Yahudi melalui Nabi Musa, Nabi Ishak dan sebab asal lah ya. Nama tu boleh ni lah, sebab nama Islam ni awal lagi. Nama Islam ni daripada awal-awal lah. Daripada awal tu Allah Subhanahu wa ta'ala tak namakan kita Yahudi, Allah tak namakan kita Nasrani, Allah namakan kita sebagai Muslim. Jadi zaman Nabi Adam tu Muslim, zaman Nabi Nuh Muslim, zaman Nabi Musa Muslim, semua Muslim. Dengan dalil daripada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, huwa samma kumul muslimin. Allah Ta'ala namakan kamu sebagai orang Muslim. Dia Allah namakan kamu sebagai orang Muslim min qablu, sebelum Al-Quran, sebelum Nabi Muhammad lagi sudah dinamakan Muslim. Wa fi hadha, dan dalam kitab Al-Quran ni pun nama Muslim. Jadi sebelum ni mana? Sebelum Quran. Sebelum Quran kita adalah Muslim. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Allah namakan kamu sebagai Muslim sebelum Al-Quran, sebelum zaman Nabi Muhammad. Wa fi hadha, dan dalam Quran pun nama Muslim. Jadi Nabi Musa Muslim lah. Barangkali yang kita bicara Ashabul Kahfi itu Muslim lah. Mereka Muslim lah. Huwa sammakumul muslimin. Mereka namakan, Allah namakan kamu sebagai Muslim. Baik tuan-tuan, pemikiran liberal dia i'tiqad bahawa ketiga-tiga agama samawi sama saja. Ya, ketiga-tiga agama samawi saja. Samawi sama saja. Dalil dia apa dia? Dalil dia ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dia ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana. Jadi pemikiran liberal dia hujah dengan ayat Quran, Qul ya ahlal kitab, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Kalimatin sawa, kalimah yang sama. Kalimatin sawa'in, kalimah yang sama di antara kita. Jadi ayat ni untuk Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, Yahudi Nasrani, ta'alau, ayuhlah kita semua kepada kalimah yang sama. Jadi Nabi Muhammad mewakili Islam, ahli kitab Yahudi Nasrani, jadi samalah.
ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Ayuhlah kita kepada satu kalimah yang sama di antara kita. Jadi ini suatu dalil bahawa ketiga-tiga agama samawi adalah sama sahaja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bila sama tu dia jadi macam pluralisme jugalah. Maknanya kalau kita nak ikut agama Nasrani pun tak apa, Allah Ta'ala redha, dia akan bawa macam tu. Kalau kita nak ikut agama Yahudi pun tak ada masalah, Allah redha. Kalau kita nak ikut agama Islam pun tak apa, tak ada masalah, sebab sama saja. Sawa'in, kalimatin sawa'in, itu prinsip dia. Itu prinsip dia, Kalau pluralisme agama dia luas lagi, dia semua agama. Maknanya agama Hindu benar di sisi Allah, agama Buddha benar, ada berapa ratus, berapa ribu agama tu semua tu benar. Kalau pluralisme agama semua benar di sisi Allah, itu satu bentuk pemikiran. Ini dia kecilkan sikit, tiga agama ni sama saja, Baik, kalau kita tengok tiga-tiga agama ni, dia ada tak nama Allah? Ada tak? Dia ada nama Allah. Kan? Dia ada nama Allah. Dia ada nama Allah. Islam ada Allah. Yahudi pun ada Allah. Nasrani, Kristian pun dia ada Allah ya. Lebih sama, lebih kurang. Lebih kurang kan? Apa lagi? Dia ada Rasul. Dia ada Rasul. Utusan Tuhan. Dia kenal Nabi Musa, Moses. Dia kenal Nabi Sulaiman, Solomon. Dia kenal Nabi sekian. Lebih kurang lah, kan? Kita pun sebut Nabi Sulaiman, sebut Nabi Musa, sebut Nabi Isa. Lebih kurang sama saja. Jadi dah ada Allah, dan Nabi-Nabi pun berkongsi Nabi yang sama, Rasul yang sama. Itu antara hujah, antara hujah bahawa tiga-tiga agama samawi ni adalah sama sahaja, yakni sama benar, sama diradai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sini kita lihat lagi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendetailkan apakah yang dimaksudkan dengan kalimah yang sama. Kalimah yang sama Allah Ta'ala detailkan lagi, ila kalimatin sawa'im bainana alla na'buda illallah. Yang ni yang tak ada ni, alla na'buda illallah. Kalau tengok nama Allah sama, ada Allah. Rasul pun nama lebih kurang sama. Tapi baca sambung sikit lagi. Kalimatin sawa'in bainana alla na'budu illallah, iaitu kita tidak menyembah, tidak beribadat melainkan hanya kepada Allah. Itu kalimah yang sama yang dimaksudkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi agak-agak agama ni dari sudut ibadat macam mana? Dari sudut penyembahan dia sama ke tak sama ke? Sama ke tak sama? Allah ada. Allah ada. Tapi dari sudut ibadat, dari sudut ibadat dia tak sama dengan kita. Sedangkan kalimah yang sama tu ialah bila ibadat mestilah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal kita kata doa, bila doa dalam Islam kita diajar doa minta kepada Allah. Kita baca doa tu imam, ya Allah, ya Allah, Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum, Allahumma ghafir lana. Semua ada Allah tu.
Dia ada sama ada Allah ataupun Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana. Dia bilang Rabbana, wahai Tuhan kami. Ataupun Allahumma. Dua tu je. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kan? Tapi dalam agama yang lain daripada Islam ni, bila mereka doa, mungkin kadang-kadang mereka minta kepada Allah, tapi kadang-kadang minta kepada, kalau Nasrani dia minta kepada Nabi Isa, minta kepada Jesus, kan? Jadi ibadat dia tu tak solid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada tak minta kepada Nabi Muhammad? Ada tak? Tak ada, kan? Kali-kala tu imam baca, oh Nabi Muhammad tolonglah kami, ada tak? Pernah tak? Tak ada. Kalau boleh minta pada Nabi Muhammad, saya tahu kalau boleh minta pada Nabi Muhammad, boleh minta pada Nabi Isa lah, sebab Nabi Isa tak lagi hidup, tak mati. Ialah Nabi Muhammad pun hidup dalam kubur, kan? Tapi sekurang-kurang Nabi Muhammad sudah mati. Nabi Isa tak mati lagi dengan nas daripada Al-Quran. Jadi lepas ni kita minta Nabi Isa pergi gereja, oh my Lord Jesus. Ini tak boleh, pasal ini tauhid, kan? Kalau kita boleh minta pada Nabi Isa, makna boleh minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anggapan mereka itu, anggapan mereka ataupun perbuatan zahir mereka meminta kepada makhluk, dalam bentuk doa, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menafikan prinsip ibadat. Kerana sedangkan Allah suruh alla na'budu illallah, tidak beribadat melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala detailkan lagi, wala nusyrika bihi syai'a, wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak mensyirikkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh syirik, tak boleh syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberi sifat ketuhanan kepada makhluk. Ini perkara yang besar ni dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Ibadat kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang dia ada perbincangan dalam ilmu tauhid, perbincangan dalam ilmu tauhid. Cuba tuan-tuan agak-agak wajar ataupun tidak, sesuai ataupun tidak. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, ila rabbiha nazirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari bercahaya muka-muka, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya memandang Allah Ta'ala, tengok Allah Ta'ala. Itu nas daripada Al-Quran. Jadi kita i'tiqad boleh tengok Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti. Boleh? Clear? Baik, sekarang kita nak bincang pula macam mana tengok Allah. Macam mana kita nak tengok Allah nanti? Perlu atau tidak bincang?
Perlu atau tidak? Macam mana kita nak tengok Allah? Pasal apa tak perlu? Perlu atau tidak? Macam mana kita nak tengok? Pakai spek mata apa ke? Kata apa ke? Perlu atau tidak? Pasal apa tak perlu? Hari akhirat, hari lain. Kita i'tiqad yang ni sudah tengok Allah nanti tengoklah. Macam mana? Tak usah berbicara lagi lah. Sampai akhirat nanti masuk syurga, bolehlah tengok. Jadi poin dia ialah cari jalan masuk syurga. Bukan cari jalan nak tengok Allah. Macam mana aku nak tengok Allah ni? Allah tak suruh pun. Tapi kadang-kadang perbincangan ni sampai ke sini. Dia sampai sini. Bila sampai sini dia jadi rugi. Sedangkan dasar agama kita ni nak cerita ni, nak cerita tauhid ni. Jangan syirik kepada Allah. Cerita yang ni orang Yahudi, Nasrani, orang bukan Islam tak ada apa pun. Tak memberi kesan apa pun kepada mereka. Tak memberi kesan pun kepada mereka. Kan? Boleh Jadi Allah suruh i'tiqad. Istiqad boleh tengok sudah Allah kata. Yang macam mana? Kita ambil konsep dalam Quran, qul innamal ilmu indallah. Katakanlah sesungguhnya ilmu tu di sisi Allah. Allah bagi jawapan. Konsep-konsep tu. Walaupun ayat tu bukan jawapan bagi benda tu, tapi konsep dia ilmu yang sebenar di sisi Allah. Allah tak cerita atau saduk duk gaduh. Macam soalan roh lah. Wa yasalunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah Muhammad bahawa roh daripada urusan Tuhan. Jadi Allah bagi jawapan macam tu, dah jawab macam tu lah. Macam mana roh kita nak duduk mana agak? Tak apalah. Kalau kita mati ni roh simpan kat mana? Badan simpan dalam tanah. Roh simpan kat mana? Aku suka Allah Ta'ala lah simpan mana pun. Bukan kerja kita kan? Bukan kerja kita. Bukan kita nak buat apa pun. Kalau kita bercara dalam-dalam pun tak ada faedah lah. Ya Allah Ta'ala suruh jaga iman, buat amal soleh. Kan? Jadi kita bincang benda yang tak perlu pun. Tapi benda yang tak perlu ni lah. Dia punya mindset sekarang, inilah yang dikatakan agama. Inilah yang dikatakan sekarang, mindset sekarang ni. Kalau bercara macam mana nak tengok Allah ni, oh ni alim ni. Ni ulama besar, dia boleh bercara macam mana nak tengok Allah Ta'ala ni. Kan? Sedangkan tak ada faedah pun. Faedah akhirat pun tak ada, faedah agama pun tak ada, faedah dunia pun tak ada. Kata umat Islam akan bertambah maju. Kalau bercara soal ni, umat Islam akan bertambah maju. Ada tak? Tak ada pun. Ilmu sains akan berkembang dengan sebab membicarakan persoalan ni. Tak ada pun. Tidak memberi manfaat. Sedangkan Nabi SAW mengajar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang memberi manfaat. Baik. Itu kalimah sawa. Jadi i'tiqad kata tiga agama sama ni sebenarnya tak sama dari sudut sini. Misal Yahudi menyatakan Uzair anak Allah. Isa al-Masih ibnullah. Persoalan pokok dia kata Uzair anak Allah Ta'ala. Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara, dan Yahudi berkata bahawa Al-Masih ibnullah, Isa Al-Masih adalah anak Allah. Jadi menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tu satu perkara yang besar di sisi Allah.
Kerana Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tu tidak beranak, tidak ada anak. Wa lam yulad, tidak diperanakkan, tak ada mak bapak. Kan? Tapi menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata dzalika qauluhum bi afwahim, itulah perkataan mereka, i'tiqad mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahihuna qaulal ladzina kafaru min qab, mereka menyamai perkataan orang kafir sebelum mereka. Orang kafir sebelum mereka pun menyatakan Allah ada anak. Misalnya orang musyrikun menganggap bahawa para malaikat adalah anak Allah. Kan? Para malaikat adalah anak perempuan Allah. Jadi komplit set dia tu. Anak lelaki Allah ada dua, Uzair dengan Isa. Anak perempuan Allah malaikat. Cukup dah. Ini perkataan yang iftira' ala Allah, berdusta atas nama Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tu kata mereka menyamai perkataan orang kafir sebelum mereka yang menyatakan para malaikat adalah anak Allah. Jadi untuk macam ni Allah Taala kata qatalahumullah, Allah Taala memerangi mereka. Allah Taala memerangi orang yang i'tiqad perkara yang sedemikian. Ini i'tiqad yang batil. Jadi kita nak jaga. Jadi maksudnya ialah tidak ada kebenaran kepada keyakinan bahawa ketiga-tiga agama ni adalah sama. Yang keduanya, satu laginya ialah i'tiqad yang dasar juga dalam Islam ialah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Yang pertama pasal Allah, Tuhan. Itu pun dah beza dah. Walaupun nama sama Allah, tapi cara faham i'tiqad tu. Yang keduanya Muhammad Rasulullah. Adakah Nasrani mengaku bahawa Muhammad Rasulullah? Tidak. Adakah Yahudi mengaku bahawa Muhammad Rasulullah? Tidak. Yahudi mengaku bahawa Nabi Musa Rasulullah, tapi dia tak mengaku Muhammad Rasulullah. Nasrani kali mengaku Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, di samping anak Allah, tapi tak mengaku Muhammad Rasulullah. Jadi walaupun mereka ada Allah, mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi dasar yang kedua tidak ada. Tak boleh tak? Jadi sebab itu beza di antara dua perkara ni. Jadi sebab itu kalau Yahudi dia dah ada Allah, dia mengaku Muhammad Rasulullah, maka selesailah masalah dia. Di samping dia betulkan i'tiqad lah bahawa Uzair itu bukan anak Allah. Begitu juga dengan Nasrani ataupun Kristian. Jadi sini kita kata bahawa ketiga-tiga agama ni tidak sama. Kerana agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam sahaja. Baik, itu kata ulama dalam nak menghuraikan tauhid ni, wala wasanan, tiada patung berhala. Dalam Islam tak ada patung berhala. Wala saliban, dan tiada salib. Wala sanaman, dan tiada patung. Kita tengok dalam masjid kita ada tak? Salib ada tak? Tak ada. Patung ada tak? Lepas tu bila orang letak lambang capal tu, dia jadi pelik sikit. Dia jadi macam seolah-olah. Tapi kalau kita buat design tu, bentuk tak ada apa tu kan, bukan kita ni. Tapi bila dia jadi satu simbol macam salib,
Sedangkan Islam dia tak ada simbol tu. Simbol capal tu bukan simbol Islam. Isra' Mi'raj Nabi, dia nak cerita capal ke dia nak cerita benda lain? Isra' Mi'raj Nabi, Isra' Mi'raj, dia nak cerita capal ke dia nak cerita pasal benda lain? Isra' Mi'raj Nabi dia nak cerita tentang tanda kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan tanda kebesaran Allah, bukan nak cerita capal. Yalah, Nabi pakailah capal tu, kasut tu Nabi pakailah, tapi itu bukan cerita dia. Tapi setengah orang maknanya lambang capal ni mulia sebab apa? Sebab Nabi masa Isra' Mi'raj pakai capal. Jadi capal tu berada di sana, kepala kita di bawah. Jadi sebab tu kena ada lambang capal atas kepiah kita. Tak siapa pakai sini tak? Dah itu bukan dia, bukan cerita dia. Islam tak ada apa pun, tak ada kaitan dengan capal tu. Kebetulan Nabi dah pakai capal, pakai je lah. Kalau Nabi tak pakai, malaikat suruh patah balik tak? Ni Muhammad ni, dia nak ni, Muhammad tak pakai capal, suruh dia patah balik, pakai capal tu. Ada tak? Tak ada, dah jalan je lah. Malaikat tak tanya pun pakai apa. Kan? Benda tak penting mana pun, kebetulan dia pakai lah. Tak pakai kan? Satu. Yang keduanya, ada beza tak bentuk desain capal Nabi dengan capal Abu Lahab? Ada beza tak? Pasal apa tak ada beza? Zaman tu capal memang fashion macam tu. Kalau tak percaya, tak pergi keluar tengok, capal kita sama je, selipar kita sama. Pasal apa? Pasal satu kelang yang sama. Kan? Tak ada beza pun. Jadi saya pun duk fikir dalam barangkali lambang capal tu lambang capal Abu Lahab barangkali. Kan? Tak ada apa, boleh nak pakai yang ada, boleh, tapi itu bukan perkara besar, bukan perkara penting dalam agama kita. Sebab tu kadang-kadang ada satu orang syekh tu, dia kata kalau pakai kepiah ada lambang capal ni jangan bawa masuk tandas. Ada dalam YouTube, dia kata jangan masuk tandas, pasal ini lambang capal Nabi ni. Allah, pelik sangat ajaran ni. Pakai je lah, kan? Nah, yang melampau-lampau dalam agama, berlebihan dalam agama, kan? Sampai lambang capal pun tak boleh masuk. Dulu kita bukan kata lambang capal, kasut capal tu kita letak tandas ya dulu, kan? Kan dulu kan, capal tu kan, capal tu yang fashion 3 segi tu, kan? Letak tandas ya. Sekarang tak ada dah, kan? Nak pakai pun susah, nak berjalan pun susah, kan? Tak sesuai capal tu, tak sesuai, susah nak pakai. Tapi zaman Nabi, zaman macam tu, dia pakai macam tu je lah. Apa yang ada zaman dia, sebab Nabi bukan nak cerita pasal capal, Nabi nak cerita pasal agama, Nabi nak cerita pasal tauhid, Nabi nak cerita pasal akhlak. Baik, kita habiskan. Tidak ada patung salib, tidak ada tarut, tidak ada api naran, dan tidak ada sesuatu. Bal nufridul ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. Bahkan kita tunggalkan ibadat bagi Allah semata-mata. Bagi Allah semata-mata. Kalau orang Arab dulu, dia punya talbiyah lah, labbaik la syarika lak labbaik. Jangan labbaik Allah, labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la illa. Dia ada apa sikit? Illa, kecuali. Dia ada lagi patung yang dia ada tambah sikit. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa, kecuali ada lagi satu patung yang sekutu dengan Allah.
Orang Arab sebelum Islam, dalam ibadat haji mereka talbiyah mereka tambah sikit. Jadi Nabi Muhammad betulkan, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda, bukan illa, innal hamda. Itu mana nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dua dasar dalam agama Islam, dan dua dasar ini tidak ada dalam agama Yahudi, tidak ada dalam agama Nasrani. Iaitu dasar yang pertama, melakukan ibadat berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dasar yang keduanya adalah mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jaga dua dasar ni. Kita jaga dua dasar ni, kita ulang sebutlah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharulah iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Kan? Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah dakhalal jannata, dia masuk dalam syurga. Itu antara hadis Nabi dalam kalimah la ilaha illallah, dan di dalam Quran Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini perkara dasar yang perlu kita jaga. Jadi kita jaga i'tiqad kita, keyakinan kita bahawa tidak ada persamaan antara agama Islam dengan agama Nasrani dan juga agama Yahudi dari sudut dasar agamanya. Dari sudut nilai mulia kita bersama, tak ada masalah. Nilai-nilai baik. Agama Kristian pun mengajak perkara baik, agama Yahudi pun mengajak perkara baik, agama Islam pun mengajak perkara baik, nilai mulia. Tapi dari sudut dasar akidah tu ada perbezaan. Ya, agama lain pun sama, dia suruh baik juga. Buddha pun suruh jadi baik. Kan? Tapi dari sudut dasar akidah tu, itulah perkara yang asal, perkara yang utama sekali yang perlu kita jaga. Moga-moga Allah memberi hidayah. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.